Bang, ambil kain aloe vera, potong kan? Ambil kain aloe vera, potong kan? Satu lepas. Apa yang boleh dalam ini? Sikit-sikit. Boleh. Internet. Boleh. Ibu ada kelas ni, jangan kacau. 2 minit. Ada anak Ayah setidaknya di bawah satunya. Baik. Boleh dengar suara tak? Yang lain. Boleh dengar. Dari Damansara ke Pasir Gudang dengar. Kau terbalik kau. Oh. Kakak kita sana. Dengar Okey. Nak start dah. Morning. Morning. Alright. Hai. Morning semua. Assalamualaikum. Dah start dah kita ni. Morning. Jelas ya? Okay. Boleh start Morning. Morning semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pagi. Okay. Saya MC hari ni. Berdebar ni MC dekat grup besar ni. Okay. Ada yang kenali saya ke? Ada yang tak kenal, saya kenalkan diri dulu Okay. Saya MC hari ni. Saya ada yang kenali saya Hidayah Cik Noh ataupun Puteri Kelantan. Mungkin yang ada kenal. Okay. Hari ni topik memang menarik. Memang saya suka sangat topik ni. STC ataupun segitiga kesihatan. Okay. Memang cuba anda tengok balik segitiga kesihatan ni. Kalau anda mahir segitiga ni, setiap prospek yang anda terima, senang sangat nak close. Senang sangat nak suggest apa produk dekat dia orang. Ingat segitiga, apa detox dia, nutrisi dia, imunisasi dia. So bila hafal segitiga ni, bila prospek tanya orang ni ada masalah apa-apa kita boleh nak suggest lah. Okay. Sebelum speaker kita start HTC, topik HTC ni, saya tee up dulu speaker dia. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Hari ni memang happy gila lah berkongsi kat semua orang. HTC memang topik yang menarik sangat. Okay, sebelum tu, okay, speaker kita hari ni adalah Nurul Najah Muhammad Hamdan, merupakan graduan dari Universiti Teknologi UiTM. Okay,
memperoleh honor degree dalam sains plantation, teknologi dan management. Okay. Bekas pelajar kejuruteraan awam di Sekolah Menengah Teknik Muar. Selepas menamatkan pengajian, bekerja selama 1 tahun 8 bulan di sebuah syarikat logistik ekspor import kontena. Okay. Kemudian beliau berhenti bekerja. Okay. Pernah menjadi suri rumah sepenuh masa, pernah berniaga pasar malam, pernah berniaga produk online, pernah menjadi supplier di sekolah-sekolah dan kilang. Okay. Kemudian membuka kedai sebeneka di Pasir Gudang, Johor. Okay. Pelbagai perniagaan dan pekerjaan telah dilakukan untuk mengubah taraf hidup beliau dan sekeluarga lah. Tercari-cari platform untuk kebebasan wang, kebebasan masa. Okay. Alhamdulillah telah terjumpa si botol kuning untuk ikhtiar kencing manis ibunya. Sekarang beliau sudah 5 tahun berada di platform yang sungguh ajaib ni, yang hebat ni, menjadi forever business owner dan juga trainer, membantu rakan-rakan dalam seni berniaga sekaligus menjana pendapatan luar biasa. 5 income setiap bulan beliau dapat sejak bulan ke-5 beliau join bisnes ajaib ni. Okey, hebat tak? 5 bulan. Dah 5 angka pegang. Okey, memperolehi income terkumpul 1 juta dalam masa 3 tahun 9 bulan sahaja. Hebat tak? 1 juta dalam masa 3 tahun. Okey. Semoga ilmu kali ni, hari ini beliau sampaikan dapat kita manfaatkan menjadi panduan terbaik untuk kita terus membantu lebih ramai orang. Help more people. Okay. Dapat belajar dari pengalaman beliau dan boleh menambah baik kehidupan kita semua untuk lebih bahagia dan menambah nilai semualah. Okay, sebelum kita jemput MC, okay, saya dengan MC adalah MC saya, speaker saya adalah upline saya. Dia Johor, saya dekat di Damansara. Kita orang jarak jauh lah. Okey. Mempersilakan Nurul Najah, CBN Nurul Najah. Masya-Allah. Okey, terima kasih dekat MC hebat kita hari ni. Masya-Allah, terima kasih Kak Hidayah. Kak Putih Kelantan, Alhamdulillah hari Sabtu, hari yang syok-syok kita buat apa Okey. So bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min yafqahu qawli. Okey, hari ni hari Sabtu kita nak belajar yang tajuk yang Najah rasa phone favorite Najah. Sebab kenapa? Kalau anda faham nanti macam mana kita nak, orang kata nak service customer, macam mana kita nak bagi customer tu faham kenapa kena beli macam ni, macam ni. Dekat sini tajuk dia, keywords dia. Okay, sebelum tu, terima kasih yang dah masuk kelas. Okay, semoga ilmu hari ini kita boleh gunakan sama-sama. Help more people, help more people, help more people. Sebab kenapa? Ingat tak? Forever ni, dia dahsyat kan, tapi dia punya roh tu, ingat tak sini cakap apa? Roh sesuatu company ni, dia punya apa? Dia punya produk kan? Okay, so Forever Living Product ni ramai sangat yang bertahan lama 10 tahun, 20 tahun dekat Forever. Sebab apa? Sebab apa? Sebab produk dia yang dahsyat gila. So sebelum kita belajar dia punya produk-produk yang ajaib dan special ni, kita nak kena study dulu apa dia kita punya ni triangle kesihatan, okey? So terima kasih MC, Najah teruskan untuk tidak melengahkan masa lagi. Okey, so sebelum kita pergi belajar HTC ni, Najah cuma nak refresh baliklah Najah ni dari mana. Okey, so Najah terkenal dengan terjumpa dengan botol kuning ni sebab mak kencing manis tak turun-turun. So mak kata carilah benda Allah tu. Cakap apalah benda Allah tu Okay, sebab geng dia, geng umrah dia, consume tu dia punya kolesterol, thyroid okey tau. So mak ni dia sangat risau kencing manis dia, mak jaga makan macam mana pun macam tak ada efek. Okay, so kita pun berusaha, Kak Miza, Kak Mizi, adik-adik Najah kan berusaha untuk carikan botol kuning tu. So terjumpa rezeki, sangat-sangat rezeki terjumpa Kak Ju. Top 2 dunia masa tu. Dan sekarang top 1 Muslim dunia kan. So syukur Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kenal dengan botol ajaib tu. So sampai daripada 2015, Alhamdulillah syukur sampai hari ni Najah masih berada dekat sini. Mudah-mudahan sampai
forever lah, okay? So anda juga semua Najah doakanlah, okay? Sebab apa? Jom kita belajar dulu. Okay. Nak tanya khabar semua. Apa khabar semua hari ni? Boleh balas mana chatting. Apa khabar semua anda hari ni? Sihat ke? Dahsyat ke? Luar biasa ke? Okay? Baik. Saiful. Okay, Saiful. Okay, syukur Alhamdulillah. Luar biasa dahsyat jangan cakap baik, luar biasa dahsyat. Masya Allah. Kita ambil semangat pagi, kita ambil semangat orang-orang yang positif lah. Sebab kenapa? Bila kita ini nak ceramah pula ni. Bila kita, ialah contoh kita jumpa kawan-kawan kita kat muka tak berapa nak senyum ke, tapi bila kita bagi energi yang baik-baik, insyaAllah dia pun happy jugalah. Happy ni energi yang sangat baik. Okay, so Najah doakan semua anda semua sihat. Okay, semua orang nak sihat kan? Okay, tapi berapa ramai yang boleh jaga kesihatan? Semua orang nak sihat kan? Tapi berapa ramai yang boleh jaga kesihatan? Okay, so hari ni lah kita nak belajar ni macam mana nak sihat ni. Kan? Okay, so nampak tak? Nampak tak ni? Okay. Ini adalah tubuh badan kita. Cuba tengok. Daripada mana badan kita ni terjadi? Okay, daripada sistem. Sebelum sistem dia ada organ-organ. Sebelum organ, tisu. Sebelum tisu, cells. Paling asas, unit paling asas dalam badan kita ni adalah cells. So, Najah nak ingatkan, walaupun katalah, Najah buat forever 3 tahun 9 bulan dah collect 1 juta. Aku bila lagi? Jangan risau, walaupun dalam bentuk duit belum dapat 1 juta, tapi tahu tak anda semua ni dah jadi bukan milioner, bukan bilioner, tapi dah trilioner. Ada tak gitu? Sebab kenapa? Cuba kita study balik berapa sel kita ni. Sel kita ni berapa tahu? Tu ada dekat slide tu. Kita punya badan ni ada 37.2 trilion sel. Wow, berapa banyak trilion cells tu? Okay, 1 juta, 1 million ada berapa kosong belakang? Berapa kosong belakang? Okay, hari ni anak murid kena aktif sikit jangan mengantuk dalam kelas. Berapa? 1 juta, berapa kosong belakang? Encik Najib, Encik siapa lagi ni? 1 juta ada 6 kosong belakang. 1 bilion? 1 bilion ada berapa? Kat Wati Rahim. Ada 9. Kalau trilion berapa kosong belakang? Berapa trilion? 12, yes. IV fund. Pandai. Ada 12. So bayangkan kita ni sangat-sangat kaya. Allah dah bagi kita siap-siap kaya gila dah. Okay, so syukur banyak-banyak. So bayangkan, sebelum Najah pergi lebih jauh lagi, bayangkan dalam hidup kita ni, kita selalu akan jumpa doktor tau. Betul tak? Okay, tapi kadang-kadang bila kita boleh jaga kesihatan kita, insyaAllah kita akan kurang jumpa doktor. Bila mana macam mana? Okay, tengok ni. Sebelum tu Najah nak tanya, ingat punya top. Sifu tanya tahu, okay, apa beza nutritionist dengan doktor? Ada doktor ke dalam ni? Sorry doktor, sekejap okay, apa beza nutritionist dengan doktor? Yang penting berbeza lah kan, okay? Doktor ni biasanya dia more kepada organ. Lagipun bila kita dah sakit organ, baru kita akan jumpa doktor. Contoh sakit jantung, sakit kulit, sakit mata, itu semua organ okay, tapi kalau nutritionist ni dia bukan kepada organ, dia lebih dalam lagi iaitu cells. Dia sangat mementingkan kita punya kesihatan cells, kesihatan tubuh badan kita lah. Okay? Gitu. Betul? Okay. So, sebelum tu Najah nak tanya, tadi cells Najah dah bagi jawapan. 37.2 trilion cells dalam badan kita. So, tisu kita ada berapa banyak dalam badan kita? Okay. Ada doktor tak kat sini? Ada berapa banyak tisu dalam badan kita? Okay, kita ada 4 tisu. Tisu epitelium, tisu penyambung, tisu otot, tisu saraf. Tisu epitelium ni apa? Dia melindungi organ. Dan membantu penyerahan jugalah. Okay, so kita dekat tisu ni ada 4. Organ best. Nak tanya, ada berapa banyak dalam tubuh badan ni Allah ciptakan ni, ada berapa banyak organ dalam tubuh badan kita? Okay, siapa dapat jawab dia CBM tahun ni? Level 2. Ada berapa banyak organ dalam badan kita? Mata, telinga, hidung, jantung, kulit, rambut, apa lagi? Kita ada berapa banyak organ? Siapa boleh jawab? Ada berapa banyak organ dalam badan kita? Anak murid semua, sila respon. Berapa? Kita punya organ ada berapa banyak? 14, Muhammad Sofian, bukan 14 tu jawapan seterusnya. 1 juta organ, jantung, paru-paru, apa lagi? Mata, telinga, hidung.
Okay, kita ada 25, 78. Fairly Joy, sikit lagi, 76. Kita ada 76 organ, Masya Allah. So, apa berlaku? Daripada cells ni, banyak-banyak sel ni dia akan membentuk tisu. Daripada tisu ni dia akan membentuk organ. Daripada organ ni, organ-organ dia akan membentuk sistem. Dalam badan manusia ni ada 14 sistem. Sistem apa? Sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem sistem reproduktif. Sistem apa lagi? Ada 14, okey? So contoh sistem pencernaan tu dia ada geng-geng organ dia, daripada mulut, daripada lepas tu turun ke kita punya kerongkong, kita punya perut, kita punya usus kecil, usus besar, lepas tu kita punya tooth, kan? Macam itulah, itu dia punya gabungan, okey? So bayangkan kalau satu organ tu dah tak berapa baik ataupun rosak, dia bukan organ je nanti, dia sebenarnya daripada sel. Sebab tu pentingnya kita kena jaga kesihatan sel kita. Sebab apa? Bila sel kita sihat, so organ kita cantiklah, sihatlah. Tapi bila organ atau sistem dah mula terganggu, sistem pencernaan kita dah mula terganggu, so banyak kerja nanti. Sebab tu kita kena ada langkah-langkah menjaga kesihatan. Ya? Okay? Okay. Tu baru slide pertama lah. Okay. So apa yang boleh merosakkan sel kita semua? Sel. Dalam badan kita ni kan ada sel kan? Apa yang boleh merosakkan sel tubuh badan kita? Ada beberapa faktor. Persekitaran kita, pencemaran alam, pencemaran air, pencemaran udara, tekanan hidup pun tahu membantu kita punya sel ni jadi rosak. Okay. So tengok gambar tu, formation of free radicals. Radikal ni dia ni kan, kalau kita ingat tak kita belajar kimia, dia kan kalau yang radikal ataupun ion negatif ni, dia radikal bebas ni, dia jenis yang tak ada pasangan lengkap tau. Contoh kalau macam ion ni 8 kira dah lengkap kan, tapi dia ni 7, maksudnya dia jiwa kacau lah. So dia nak stabilkan diri tu, dia nak cari geng. So dia akan mengganggu atau merosakkan sel baik kita. Sebab tu kita kena elakkan, bukan elak lah, nak kata elak tak boleh elak kan. Kita dah berhadapan dengan pollution, kita dah berhadapan dengan tengah hidup. So macam mana nak jaga sel tu biar sihat? Okay, next slide. Okay, so jelas laju sangat tak cikgu? Cikgu laju sangat ke? So okay, so penting kita kena tahu kenapa kita jatuh sakit, kenapa kita selalu ada masalah kesihatan, selalu kena jumpa doktor sekarang consultation je pun dah berapa ratus kan. Okay, so macam mana nak reduce jumpa abang doktor tu lah, okay. So kuranglah sikit kerja doktor, kesian doktor kan. Okay, so ini toksin atau racun yang biasa berada dekat sekitar kita. Najah duduk Pasir Gudang, pernah dengar Sungai Kim punya kes? Kan? Berani tak nak mandi kat sungai tu. Cemaran tu bahaya. Bukan setakat mandi kita takut kan, dekat pun kita takut. Tapi jangan takut duduk Pasir Gudang lah, insyaAllah okey lagi. Okay. So toksin yang ada dekat udara apa? Contohlah macam asap kilang, perindustrian kita sangat pesat kan. So banyak sangat pollution, asap kenderaan lagi, asap rokok lagi. So fungsi paru-paru kita boleh terjejas, sistem pernafasan kita boleh terganggu kan. Itu yang pertama, udara. Yang kedua, air. So bayangkanlah macam mana hidup kita ni pun dalam badan kita pun 70% tercair air. So bayangkan kalau kita masukkan air yang kurang bersih. So contoh pencemaran air ni macam apa? Pipe yang kita selalu gunakan ni, yang kita duduk dalam perumahan dah lama ke, mungkin ada karat ke, ada logam berat ke, kita minum kan. Okay, macam tu. So dalam tu ada bahan kimia, ada logam berat. So bila kita ambil benda tu masukkan dalam badan, dah beracun dalam badan kita. So macam nak bagi bersih kan. Okay, so yang kedua, toksin yang boleh merosakkan tubuh badan kita ni adalah daripada pencemaran air. Okay, so yang ketiga apa? Sayur-sayuran. Sayur-sayuran ni best nak cerita. Memang penting sumber sayur hijau, makanan hijau. Sangat-sangat penting. Sebab kenapa diet kita sekarang ni banyak sangat yang asid garam tinggi, macam daging, protein yang banyak garam apa semua kan. So kita penting sangat ambil sayur-sayuran. Tapi bila dulu Najah kan ambil plantation kan, kita belajar tau sayur-sayur ni nak bagi cosmetic value dia tu cantik. Tak tak ada ulat, biar nampak buah tu cantik. Dia buat apa tau? Macam-macam dia buat. Yang penting kosmetik dia tu tak terganggu. Contoh, cuba tengok dalam gambar ni. Tengok tak orang yang membaja ni. Ada nampak arrow tak? Nampak ni. Nampak ni.
dia pakai baja ni, tak kisahlah sama ada dia guna baja ke ataupun dia sembur racun ke, bayangkan sayur kita yang hijau tu dia sembur racun. Racun apa? Racun wheat apa tu? Lalang tu ke, racun daun ke, dia banyak jenis pesticide, insecticide. So kita punya sayur hijau yang berkhasiat ni dah terdedah dengan toksin, dah terdedah dengan racun. So kita pun terpaksa makan. Macam mana kan? Mesti nak makan. Okay, so bayangkanlah sayur-sayuran kita ni pun dah banyak toksin. Okay, tu antara toksin yang kita selalu dapat dalam masuk dalam badan kita. Dan daging pun daging. Kita selalu makan daging lah, suka makan steak, grill, kukus grill panggangan. Okay. Daging ni contoh macam Najah dulu. Najah dulu lah kan. Guna pengalaman kita lah kan. Apa Najah belajar dulu, Najah kena ternak puyuh, kena ternak ayam. Tahu tak ayam tu 40 hari kot dia dah boleh disembelih. Sebab dia cepat membesar. Sebab dia punya kadang mungkin tak sempat cocok tau, tapi dia punya dedak tu, dia punya pemakanan tu, dia akan buatkan ayam terus nak makan, haus, makan, dia akan cepat besar dan dia terus boleh disembelih, dipasarkan lah. So kita yang makan pun jadinya lapar-lapar tak kenyang-kenyang kan. Macam itu bahaya tau. Sebab tu elakkan, cubalah pilih kalau ada yang lebih baik macam makanan laut ke, makanan ayam organik ke, kita pilih yang tu. Kan? So benda-benda ni semua boleh membantu menyumbang kepada hormon kita untuk lebih tak stabil. Nanti kita pun emosi tak stabil lah, jiwa kacau macam tu. Okay? So bayangkan So apa yang kita makan? Tengok. Ini paling besar lah mempengaruhi faktor kesihatan kita. Apa yang kita makan selama ni? Umur berapa? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kita makan apa? Yang sihat ke yang sedap? Tadi korang lunch makan apa? Najah makan nasi ayam. Tak masak. Suami belikan lah. Suami antara supporter paling syukur Alhamdulillah dapat suami yang menyokong. Okay, kita tak boleh berjaya seorang kan. Kita memerlukan ramai orang tu. Sampai ke tahap mana. Siapa menangis tu? Sumayyah, Muhammad Farid, awak makan apa? Jangan nangis dulu. So bayangkan diet kita sekarang ni, pemakanan kita sekarang ni tinggi apa? Pengawet, pewarna, perasa, garam. Okay? Tu benda-benda tu semua tu boleh memberi impak yang sangat tak baik kepada badan kita. So dulu kalau kita tengok macam standard lah 70 tahun, 65 tahun, ada kencing manis, darah tinggi. Sekarang, ya Allah, bayar Najah atas 35 tahun, 87, 86, 34 lah 34 tahun dah kena darah tinggi, kencing manis. Sebab kenapa? Sebab apa? Sebab keturunan ke sebab apa? Sebab pemakanan kita. So, kena tegas sikit tentang pemakanan sebenarnya. Pemakanan. Okay? Tengok ni, contoh macam junk food ni. Makanan ringan, makanan segera, makanan diproses. Okay? Sebab kenapa benda-benda tu sangat berbahaya? Dia satu ada MSG. MSG ni ataupun apa orang kata? MSG lah. Dia bila kita selalu ambil kan, dia boleh menyebabkan ketagihan dan penyakit-penyakit macam kanser. Sekarang kanser macam penyakit demam kan. Dalam 10 orang tu macam separuh tu kanser. So na'udzubillah lah, na'udzubillah. Kita minta jangan lah. Okay, so bayangkan MSG ataupun bahan perasa ni boleh menyebabkan kanser dan penyakit dan juga ketagihan. Okay, so yang kedua, macam kita sekarang makan yang gula yang tinggi kan. Minum gula, makan yang manis. So kita punya lemak pun tinggi dalam tu. So bila lemak tinggi ni, benda ni boleh mengganggu konsentrasi kita dan menjejaskan fungsi otak. Tak fokus. Okay. So yang seterusnya, kenapa makanan-makanan tersebut berbahaya? Dia ada pengawet pula. Pengawet ni nak bagi tahan lama lah kan. Macam asid borik ke apa semua kan. Kita nak bagi dia tahan lama kan. Okay. So apa yang berlaku? Boleh menyebabkan obesity. Lepas tu fungsi organ kita pun terganggu. Okay. So kalau macam contoh fast food pula. Kalori dia tinggi, sangat tinggi. Kita duduk dalam bilik je, tak bekerja. Tapi makan kalori, tenaga yang tinggi-tinggi. Macam mana nak digest kan? Okay. So benda tu akan mengganggu pula kita punya jantung, obesity juga. Lepas tu darah tinggi. Sekarang banyak kan orang Malaysia darah tinggi, kencing manis, jantung, stroke. 4 tu, darah tinggi, kencing manis, stroke, jantung, insyaAllah. Okay. So hati-hatilah kita sebab kita ni contoh kalau Allah uji demam pun kita dah macam
tak boleh nak buat aktiviti. Bayangkanlah kalau kita, na'udzubillah, jantung ke apa kan. Okay, so sebelum benda tu sampai, kita cegah siap-siap. Okay, dan seterusnya, dalam makanan kita ni kadang ada bahan kimia sintetik. Okay, ini pun penyebab kanser. Okay ke? So bila kita dah terjebak dengan pemakanan yang kurang sihat tadi ni, pencemaran tadi ni, apa penyakit-penyakit yang selalu kita dengar lah, apa yang penyakit biasa dihadapi di Malaysia ni? Ada daripada luar Malaysia ke? Singapura, Brunei, Arab Saudi? Sambil-sambil tu kenal-kenalkan diri, nama siapa, dari mana, dah lama buat forever ke? Nak perkenalan juga ni. Okay, so bayangkan, sama balik, penyakit-penyakit pada zaman sekarang ni. So tengok tu, obesity, Malaysia nombor 1. 2.6 juta rakyat tidak sedar hidap diabetes. Kan, lepas tu stroke, astagfirullahalazim. Okay, so tengok sebelah kiri kita tu, apa penyakit-penyakit top berapa ni, top 10. First kali, barah usus. Ramai kat sekarang kita dengar kanser usus, barah usus. Tak kisah lelaki ke perempuan, tapi mostly sekarang Raja tengok memang muda-muda pun dah ramai yang kena barah usus, ya Allah. Okay, nanti kita study lah kenapa barah usus kan tak kisah lelaki ke perempuan. Yang kedua, barah apa? Barah payudara. Orang perempuan takut kan? Tapi orang lelaki jangan happy sangat. Okay, orang lelaki kalau kena terus meninggal tau, sebab dia tak ada lemak nak potong. Kau dia jaga tangan. Kak dong, angkat tangan dia. Okay, lepas tu kita punya penyakit yang favorite sekarang ni, jantung. Jantung, kencing manis, darah tinggi, nama lain-lain, tapi kalau kita kaji balik, dia semua dekat salur darah. Kalau usus lah kan, tapi tengok kencing manis, jantung, darah tinggi, kolesterol tinggi, nama lain tapi dia tetap salur darah. Sebab tu nanti kita belajar jaga dua benda ni untuk mengelakkan penyakit-penyakit favorite ni. Okay, so ini adalah segitiga yang kita kena letak dalam kepala kita ni. Aku kena faham ni. Okay, so Najah minta mudah-mudahan lepas kelas kita ni, okay, 189 partisipan yang ada ni, lepas kelas ni anda boleh faham segitiga kesihatan ni. Triangle kesihatan ni. Sebab apa? Inilah sistem segitiga ni yang kalau anda balance, kalau anda seimbang, pandai jaga, boleh fixkan dia, insyaAllah tahu. Kita tak adalah jumpa doktor je. Betul, serius. Kalau tengok hari tu dengar yang Profesor Aziz pasal autoimmune disease, nampak penyakit cirrhosis ke apa ke, dia jaga triangle ni. Sebab tu triangle ni penting, study betul-betul. Okay? Bukan nak niaga je kan, tapi betul-betul nak bantu orang. Macam tu. So apa yang ada dekat elemen tiga kesihatan ni? Kita ada detox, nutrisi, imunisasi, circulation. So detox tu apa? Siapa tahu detox tu apa? Jom detox. Detox tu apa? Siapa nak jawab? Jom detox. Detox tu apa? Detox. Apa semua anak murid? Detox. Okay, detox ni adalah satu kira macam proses pembersihan lah. Bersihkan diri daripada toksin. Penyingkiran toksin. Macam tu. So ingat detox ni bersih daripada apa? Toksin. Nutrisi pula. Nutrisi, proses kita ambil nutrisi atau zat khasiat yang baik-baik untuk dalam badan kita. Okay, detox buang, bersih. Nutrisi masukkan yang baik-baik. Okay. Imunisasi, pertahanan badan. Jangan jatuh sakit. Makan-makan ada supplement dah banyak ni tapi still sakit tak baik-baik. Macam mana kan? So dia mesti ada yang tak balance tu. So ingat detox, buang, bersih, toksin, nutrisi, ambil makanan yang baik-baik, khasiat yang baik-baik. Imun sistem adalah metabolisme apa tu? Pertahanan badan kita lah. So yang mengflowkan cantik, cun baik ni adalah circulation. Circulation ni highway kita macam mana nak bagi sampai nutrisi tu dekat dalam badan kita, bagi macam mana nak badan kita ni sihat, imun sistem kita best. Dia ada berkaitan dengan circulation juga. Circulation ni macam peredaran lah. Highway macam tu. Okay, so dah nampak apa itu segitiga kesihatan? Okay, so untuk produk Forever pula, okay, untuk produk Forever dah designkan siap-siap. Gila, kita punya kerja ni tinggal promote, belajar. Apa lagi nak? Tahu?
Okay, so sangat senang. Macam Najah kan, kadang Najah, dia orang tanya tau, ni nak makan apa, ni nak makan apa. Tengok dia punya kelemahan kat mana. Contoh macam selalu demam, selalu sesama. Itu biasa immune system antibody dia rendah kan. So kita bagi elemen immune system yang produk lah. Lagi satu, contoh kadang tak semua orang kaya sangat. Kaya tapi ada yang tak kaya sangat, dia perlu bersatu ataupun dia budget. So Najah mana yang paling penting, paling kritikal. Kita boleh tunjukkan elemen mana. Katalah dia punya immune system dia contoh dia sesama ke apa ke, kita boleh bagi dia absorbency. So kalau yang kaya sangat, kita boleh bagi tahu dia ambil lah daily nutrition pack ke, herb pack ke, start your journey pack ke, macam tu. Okay, so nampak tak? Nampak kan? Senang je insyaAllah. So ini produk-produk ni anda kena berkenalan dengan dia satu hari satu produk. Dulu kakak Najah, Kak Miza tu dia memang suka marketing plan, tapi produk pun dia tekankan jugalah. Cerita kakak pula. Mana Kak Miza? Kak Miza ada ke? Okay. So tengok, dekat detox untuk sikirkan racun, sikirkan apa, bersihkan badan kita ni, kita boleh ambil apa dekat Forever ni. Kita ada aloe vera gel. Ni botol kuning ni, aloe vera gel. Ini yang paling basic lah. So Najah cerita rough dulu produk-produk dia, nanti kita study lagi dalam. Ni aloe vera gel, ini yang paling pure, yang paling banyak aloe vera gel dia. Tengok ni ada 974 gram dalam 1000 ml ni. Pure Aloe barbadensis Miller, spesies terkuat yang diketahui setakat ini. Ya, ingat Aloe barbadensis Miller, nama saintifik dia. Dulu Najah Plantation kena hafal satu-satu pokok bunga, pokok kelapa sawit tu, kena hafal nama dia. So bila masuk Forever ni, ada belajar ayat-ayat saintifik lah, suka. Seronok. So mungkin Miller tu, saintis yang jumpa tu kan, Aloe barbadensis Miller. Yang paling pure lah. Okay, so lepas tu kita ada apa? Kita ada Aloe Peach. Aloe Beets and Peach. Ada tambahan buah peach dekat sini. Yang ni sangat bagus untuk kita punya apa? Ada vitamin A, kan, ada vitamin C, bagus untuk mata, untuk kita punya usus. Kanak-kanak ni antibiotik semula jadi. Bagi yang ni. Anak Najah 6 bulan je, kadang bukan 6 bulan, awal lagi Najah dah bagi dah aloe vera. Macam anak yang kecil, yang Aidan tu, dia kalau minum aloe vera, memang tengguk gitu je. Sebab tu satu botol ni boleh tahan dalam 2-3 hari je. Okay, tapi Alhamdulillah, walaupun kita makan banyak, minum banyak aloe vera tu, dia Alhamdulillah antara yang paling tak jumpa doktor. Kalau anak Najah yang pertama, kedua, rasanya setiap bulan mesti jumpa doktor. RM50, 10 kali RM500. So yang kedua lagi kesian lah, Najah tak jaga makan masa mengandung, dia allergic, dia semput, sangat kesian. So anak lah yang kesian, kita tak nak jaga kesihatan kan. So bila pregnant ni, tegas sikit jaga permakanan. Okay, so detox ingat aloe vera gel, aloe peach, nectar, freedom yang tak pernah nampak yang tutup biru tu, ada available dekat luar Malaysia, Singapore, Brunei ada. Yang itu sangat bagus untuk bukan saja untuk detox, untuk kita punya sendi. Dia ada glucosamine, chondroitin, MSM, sangat bagus untuk sendi. Nak hadiahkan dekat mak-mak, ayah-ayah yang sakit lutut tu, sangat recommended. Okay, so untuk nutrisi kita ada apa? Kita ada favorite ni, madu. Madu ni special. Ni nak cerita satu madu ni pun, ya Allah. Banyak kan? Nanti kita cerita pasal produk pula. Madu ini untuk bahagian nutrisi lah. Lepas tu kita ada apa lagi tu? Kita ada Forever Light. Forever Light, bee pollen, royal jelly. Okay. So untuk immune system kita ada Promestin. Promestin abang sayang. Ni Promestin ni. Promestin ni apa? Dalam ni ada delima. Delima ni buah syurga kan? Allah sebut buah syurga, tapi bayangkanlah bila dikaji, buat kajian nampak dia adalah buah antioksidan paling tinggi. Antioksidan ni lah yang bantu untuk bunuh ataupun menaturalkan radikal bebas tu. Sebab tu kita perlukan antioksidan dalam kita untuk jadi askar untuk bunuh semua radikal bebas tu. Okay? Macam tu. Best kan? So kita ada vitamin C, ada bee propolis. Bee propolis ni pun Najah punya favourite sebab Najah resdung sakit. Kalau resdung gatal tekak kan, ni kita kesap je. Okay? Siapa yang belum rasa ni, kena rasa ni. Untuk resdung, awet muda. Serius. Jual produk pula kita. Garlic. Tapi memang kena share. So yang circulation tu, ni orang kata dia punya antara main source paling penting lah. Minyak ikan, minyak zaitun. Arctic Sea. Dia sangat penting untuk kita punya circulation. Ketiga dah. Kita habis berapa Okay, so dah habis pasal produk tadi, Najah nak refresh balik
segitiga pertama kita yang pertama detox. Detox tu apa? Boleh baca. Proses penyingkiran bahan toksin atau buangan daripada tubuh badan manusia. Sebenarnya, kita ni boleh mendetokskan badan kita secara semula jadi. Dah ada tau. So satu lagi kita boleh berpuasa. Berpuasa pun antara detox semula jadi. Tapi lagi bagus, alangkah baiknya kalau kita dah detox secara semula jadi, lepas tu kita bagi juga suplemen untuk bantu detox tu. So lagi berkesan lah kan kalau 2-3 jentera yang mendetox badan kita tu. Sambil kita berpuasa ke, sambil kita jaga pemakanan, kita kena ambil suplemen yang baik-baik. Okay? So ingat, toksin dalam badan ni boleh menyebabkan racun dan merosakkan sel badan kita. So satu lagi, kita boleh berbekam. Berbekam pun sangat penting. Biasalah kalau biasa orang kalau datang dengan kita ni dah kronik kan. Najah tak akan suggest dia detox saja, ambil produk saja. Najah akan cakapkan dia suruh pergi acupuncture ke, pergi berbekam lah, Najah penting. Urut berbekam. Sebab kenapa? Badan kita kadang bila dah start kan, dia jam, dia bengkak, dia stres tau. So kita kena ada urutan, dan kita kena bekam. Bekam sebab apa? Bekam ni rupanya dia mengeluarkan darah kotor, darah yang tak ada oksigen. Darah yang tak ada oksigen, darah kotor, darah tu boleh jadi racun dalam badan kita. So kena berbekam. Sunnahnya kena keluar darah, jangan bekam angin je, tak aci tu. Okay? So kena berbekam. Okay? Okay, so ini adalah tanda-tanda toksin yang sangat banyak dalam badan kita. Kalau dia rasa letih, kurang bertenaga, sakit kepala, mulut berbau, badan berbau, itu memang tanda-tanda toksin dah banyak dalam badan. Kena bersihkan badan kita. Satu lagi, tak boleh nak tidur malam tengah bangun, tak boleh nak lelap. Kan? Itu pun antara toksin kita banyak dalam badan tau. Dan lepas tu confirm lah bila dah macam tu, siapa yang main pen ni, ada merah-merah. Lepas tu, confirm biasanya fokus kita akan terganggu. Kan ada resdung juga, sistem imun kita lemah, senang kena penyakit, pencernaan kita pun tak stabil lah, susah nak membuang. Banyak tau Najah jumpa muka comel tapi dia ada masalah sembelit. Sembelit ni emosi tak stabil tau. Sian. Tu kita kena tolong tu. Okay? So dia boleh menyebabkan masalah kulit. Masalah kulit pun selalu nampak bila kulit kita kusam, kita punya sel kulit mati banyak kan. Apa nampak tau dekat luaran kita ni. Okay? Okay, so ini adalah kita punya organ yang bertanggungjawab untuk mendetoks segala racun tu. Apa dia? Kulit, hati, usus besar, buah pinggang, paru-paru, ada 5. Okay, Najah nak bagi teka-teki ni. Teka ke nak bagi soalan. Apakah organ paling besar dalam badan manusia? Dalam manusia dekat kita ni. Apakah organ paling besar? Okay, apakah organ paling besar ya murid-murid? Kulit. Sifu yang jawab. Fatimah Zara, pandai semua. Dah pandai, dah boleh katam lah training ni. Okay, so kulit kita ni paling besar tau. So bayangkan macam mana toksin tu bukannya dekat usus je balik, dekat banyak tau. Tapi dekat kulit kita, bawah kulit kita ni. Sebab kenapa? Lagi-lagi orang perempuan. Najah lah. Kita pakai bedak, kita pakai kosmetik, kita pakai apa? Kulit kita ni sangat terdedah dengan pencemaran luaran tau. So, dia pun serap. Okay? Sebab tu antara paling banyak juga toksin ni adalah bawah kulit. Sebab tu, masa ni Najah share lah pengalaman Najah masa ambil RTC ni. Mula-mula ambil RTC ni, pelik je kenapa keluar gatal-gatal. Dah rasa macam, masa tu pukul 3-4 pagi kot, dia keluar tu, dia tak siang tau, dia malam. Najah pun pelik, kenapa dia keluar gatal-gatal tu malam? Najah siap mesej Kak Ju, kenapa kulit Najah macam ni? Rasa macam, geram je. Tapi Alhamdulillah, tak lama lah, tak sampai seminggu pun. Kenapa tau? Kita ni, macam Najah ni satu lagi, tak berapa nak rajin minum air masak. Air masak tu antara ejen detox. So anda pun kena ambil air banyak-banyak. So kalau kita dalam minum air kurang, kat situlah toksin tak boleh nak keluar dekat usus, dia keluar dekat kulit. Okay? So kena nasihatkan untuk ambil air mineral yang kerap. Okay? So hati bertanggungjawab untuk hati. Hati ni biasa Najah akan tanya tau kalau orang yang ada kesihatan yang macam hati mata dia kuning ke, dia ada masalah tak boleh tidur ke apa, Najah akan tanya awak kerja shift ke? Kadang-kadang biasanya dia tak merokok tapi dia ada masalah hypertension ataupun salur darah dia orang kata macam darah tinggi tau. Rupanya fitrah kita ni manusia ni kan Allah jadikan malam untuk berehat, untuk tidur, tapi nak buat macam mana kan, ada punca rezeki dia malam jaga keselamatan orang, siang dia tidur. So kat situ dia punya hati problem. Satu, lepas tu dia macam tekanan lah. Okay? So anda yang ada peluang untuk macam berniaga ke apa ke,
siang tidur. Salah. Siang berjaga, malam rehat. So kalau kesianan kalau macam ayah kita ke still bekerja malam kan, doalah buat benda betul. Suruh dia rehat kat rumah, fokus ibadah ke, kita cakap macam tu lah. Lagi satu, dah lebih pula. So hati ni Najah nak beritahu, dia bekerja untuk memetabolismakan lemak. Apa kan kita punya hati ni kan tempat kita mencerna, menyerap pewarna, perasa tu. Hati kita yang ambil tau. So macam mana dia nak detox? Dia akan detox pukul 11 malam hingga 3 pagi. Itu pun kalau anda dah nyenyak tidur. Kalau anda tak tidur, berjaga tengok handset, layan Korea, dia tak boleh buat kerja. Dia pun layan Korea juga. Betul. Kita muda dulu tak tahu kan. Dia dah tua sikit, dah seram lah. Pukul 11 malam je, mesti make sure kena tidur lah supaya hati kita boleh bekerja. Okay. So satu lagi, untuk membantu kesihatan hati kita ni, makan bipolen ni. Bipolen ni best gila. Dia sangat bagus untuk kesihatan hati. Satu. Lepas tu, dalam ni ada 46 nutrisi yang kita perlukan setiap hari. Dia ada amino acid, ada vitamin, ada mineral dia. So makanan gantian yang sangat sempurna lah. Dia makan dah lengkap, tapi kalau kita makan dia je tak kenyang lah kan, of course. So cuma ini adalah mineral yang lengkap untuk kita sehari. So Najah memang ambil ni favourite. Anak-anak pun yang macam diorang ni boleh nyonyot macam tu je. Najah tak boleh, Najah telan. Okay, ini satu lagi untuk lelaki. Okay, perhatiannya untuk lelaki-lelaki di luar sana, hero-hero Malaya semua. Ini kaya zinc. Tahu tak kaya zinc apa bagus dia? Siapa nak jawab? Kaya zinc apa bagus dia? Kaya zinc, best lah kalau dia banyak info. Nanti datang lagi tau. Okay, Selasa ni Najah buat GP. Okay, so Alhamdulillah. So, bipolen untuk lelaki ya, abang-abang di luar sana. Bagus tau bipolen ni, kaya zinc. Zinc membantu sperma yang sihat. Yes, sampai Izzat Ismail. Very good, excellent student. Tepuk tangan. So, zinc yang sihat. So, dia serius sikit tau ni. Dia semua 18 tahun ke atas ke? Najah nak cerita sepanjang Najah buat forever ni. Ni serius. 40 tahun, 45 tahun ke atas, dia akan PM kita, dia nak minta ubat kuat. Mula-mula macam lemak Astagfirullahaladzim. Tapi tahu tak, itu antara keharmonian rumah tangga lah kan. So jangan bagi dia makan steroid ke apa ke. Kita salur darah dia dulu. Kita bantu bagi nutrisi lengkap. InsyaAllah benda tu akan melancar. So aloe vera, minyak ikan, bipolen insyaAllah. Okay. So jangan main-main. Kita kena membantu keharmonian rumah tangga. Okay, so bipolen ni penting. Panjang pula bipolen ni. Okay, so lepas tu apa lagi? Paru-paru. Pernafasan apa ni tak nampak. Pernafasan, okay. So paru-paru kita, sistem pernafasan kita pun penting. Itu pun agent detox lah. Detox organ. Dan kita ada buah pinggang. Buah pinggang ni pun walaupun dia kecil kan, kecil macam kacang tu, tapi dia punya peranan dia ni Masya Allah. Macam enjin kita lah, enjin kita. Enjin kalau tak bersih, overhaul ke apa ke, kita banyak orang yang masalah buah pinggang, kena dialisis nak buat tapak je dah berapa ribu. Lepas tu seminggu berapa kali, masa lagi, duit lagi. So sebelum buah pinggang tu tak sihat, kita kena jaga dia. Sebab buah pinggang ni penting, dia menapis darah, dia mengeluarkan toksin. Lepas tu untuk air kencing lagi. So kita perlukan air yang cukup untuk bantu kerja buah pinggang ni. Lepas tu 3 in 1. Coffee 3 in 1, makanan dalam tin, minum air gas tu, kalau boleh stop dulu. Kalau janganlah, elakkan. Sebab yang itu antara faktor paling cepat merosakkan buah pinggang. So yang last kita ada usus besar. Okay, ini mesis paling penting dalam badan kita. Ataupun otak kedua kita adalah usus besar. Usus besar kita ada 2 usus. Usus kecil, usus besar. Okay. So kalau usus besar ni, kerja dia apa? Dia membuang toksin kan. So kita memerlukan serabut atau fiber yang cukup untuk ada pencernaan yang baik. Okay, 3 suku. So tengok ni, tengok tu usus kita. Okay, kenapa dia tak? Okay, kita kena tingkatkan metabolisme kita. Kita kena detox badan kita, kena bersihkan badan kita. Sebab apa? Okay, salah satu sebelum tu Najah nak share lah. Biasanya anda yang kat sini ni ada yang suka derma darah tak? Ada tak yang dah derma darah lebih daripada 20 kali? Siapa suka derma darah? Najah suka derma darah tapi selalu tak lepas. Sebab HB rendah. So kalau dulu kat universiti UiTM Jengka sana,
Kalau ada je orang hospital nak demam darah, nak buat apa yang jenis demam darah tu, nak jawab sebelum tu akan makan apa? Kerang, jambu, bayam lah apalah. Semangat nak derma tu. Tapi kadang-kadang saya tak lepas sedih. Nasib baik masa tu boleh jumpa aloe vera. Okay, IV. 5 kali je. Tambah lagi. Suka derma darah. Okay. So anda kena ingat, bila anda derma darah, kita punya darah ni dia boleh bina balik dalam masa 120 hari. Sebab tu digalakkan kalau nak derma darah ni mestilah atas 4 bulan. Maksudnya 4 bulan, 5 bulan boleh derma lagi. 5-6 bulan lagi derma lagi. Okay? Jangan bawah 120 hari ni sebab kita punya sel belum matang, belum cantik lagi. Kan nanti badan kita pula lemah kan. Okay? Itu sel darah lah dalaman. Dia ambil masa yang panjang. Sebab tu nak makan suplemen ke apa ke, kadang orang kata minum aloe vera ni besok boleh cantik ke, besok boleh kurus ke, jangan gitu kan, dia dalam darah kan. So nak tengok betul-betul biasanya sebulan dah nampak dah, tapi nak nampak lagi padu tu dalam masa 4 bulan. Ya Allah, kulit daripada kering-kering moist je dah macam retis dah. Sebab Najah dulu masuk Forever ni rasa macam tengok anak patung dia orang dah 10-20 tahun dekat Forever ni. Dia minum aloe vera tu menyebabkan dia punya kulit sangat cantik, sihat, macam baby balik. Okay. So, itu kalau kulit kita yang normal dia kan ada sel mati, sel hidup balik. Ada ke sel hidup balik? Tak. Dia sel barulah dalam masa 21 ke 28 hari. Tapi kalau yang kena cirrhosis, yang bukan eczema tau, dia lagi teruk. Cirrhosis ni kesian. Dia punya sel kulit ni bukan 21 hari. Dia 7 hari ke 8 hari dia dah bina balik. Sebab tu kita bila pegang yang cirrhosis punya kulit dia akan kasar. Dia punya tu tebal tau. Kesian. Itu berkenaan dengan hormon juga tu, dengan imun sistem juga tu. So kita boleh bagi elemen segitiga tadi tu untuk bantu balik dia sihat lah. Okay. So kita tengoklah, tengok badan kita ni. Usus ni memang punca penyakit lah. Bila kita punya usus ni kan menyerap makanan, menyerap nutrisi, kat sinilah yang paling kurang bersih kan. Banyak-banyak dalam badan kita ni yang paling kurang bersih dekat usus kan. So dia ni kerjanya serap nutrisi, tak kisahlah nutrisi ke tak nutrisi, dia serap untuk bagi tenaga seluruh badan. Sebab tu bila usus tak bersih, habis satu badan kita ni pun efek. Nampak? Gelap dia. So bayangkan toksin dalam badan kita ni ataupun kita sepatutnya membuang paling lama tu 48 jam, 2 hari tu mesti dah kena buang. Kalau tak membuang tu, dia akan diserap balik ke dalam badan. Sebab tu kalau yang dia seminggu sekali ke 2 minggu sekali baru membuang tu, kena berusaha untuk normalkan balik. Okay, dia ada satu lagi tips lah. Kadang macam orang tu dah kritikal jumpa kita kan, Najah saya tak boleh membuang seminggu ni. Nak tunggu aloe vera sampai post kan 2-3 hari kan. So Najah akan bagi tips, ambil air suam segelas, duduk, bangun pagi sebelum gosok gigi, jangan gosok gigi dulu. Minum segelas tu, 3 teguk berhenti, 3 teguk berhenti, jangan sekali je kan, tak elok. Dia 3 teguk berhenti, 3 teguk berhenti kan. Habiskan satu tu. So biasanya insyaAllah dalam setengah jam atau jam tu kita akan rasa nak membuang. So kita yang pertama kena minum air masak, air suam selepas bangun tidur dengan sebelum nak tidur. Satu. Lepas tu kedua, nanti dah ada rasa nak membuang tu, ni tips nak membuang pula. Okay. Tips nak membuang ni, tangan kanan ni. Okay, tangan kanan ni buat macam, file. Letak dekat otak kanan kita. Macam ni, tekan-tekan. Okay, sila buat semua. Tangan kiri ni buat macam ni. Hip hooray. Okay. Letakkan dekat rangka bawah kita ni. Paru sebelah kiri bawah ni. Urut dia lembut-lembut. Sebab kenapa? Dekat situ adalah usus besar kita. Ni, usus besar. Mana usus besar ni? Ni urut ni. Urut dia. Okay. So insyaAllah, kita akan membuang dengan jayanya. Tapi kalau boleh jangan pakai yang cangkung tu. Bukan, jangan pakai yang duduk tu. Pakai yang cangkung atau yang bertinggung tu. Dia lagi menyempurnakan kita punya pencernaan, pembuangan. Okay, so boleh belajar membuang pula hari ni. Okay, insyaAllah. Okay, ni mana satu usus kita? Mana satukah usus anda? Yang satukah? Yang duakah? Yang tigakah? Kah? Okay, so ini usus jenis-jenis usus. Okay, dan sebenarnya tengok tajuk atas tu. Kesan daripada timbunan toksin. Okay, so tengok-tengok ni, nanti kita tengok balik mana satu usus kita. Okay, tengok usus yang pertama. Ini adalah normal colon. Nampak tak dekat slide? Okay, normal colon. Normal colon ni biasa kita boleh tengok dekat mana? Dekat baby baru lahir lah, sebab dia belum makan apa-apa. Lepas tu kita dah lahir kan, kita makan apa? Mak bagi makan apa? Mak bagi makan KFC, mak bagi makan fast food. Kita lah
makan. Makan yang sedap kan. Makanan viral banyak kat Malaysia ni. Cobaan. So bayangkan, ini normal colon biasanya dekat baby. Orang yang jaga makan. Okay. Tengok najis dia pun warna pisang. Kuning-kuning macam tu. Tu sihat. So yang kedua, yang ni tengok ni. Prolapsus. Ini dah jatuh ni. Dah berat ni. Kenapa? Terlalu banyak toksin. Kan? Dah tak boleh nak proses kot. Dia macam ni dah. So tengok. Usus kita ni dah sampai jatuh ni. Banyak sangat toksin. Okay. So yang ketiga ni nampak tak? Nampak tak? Dia macam ada pokok Christmas ni. Keluar sebab apa? Dia dah tak boleh nak diproses tau. So dia akan keluar macam ni. Macam Christmas tree. Macam hadiah hari Christmas. Nak hadiah ni? Tak nak lah kan. Ni kalau pecah ni boleh menyebabkan risiko kanser usus. Sebab tu berhati-hati, jaga kesihatan kita. Okay, jaga kesihatan kita, jaga pemakanan kita. Pemakanan kita nampak ni, bila dah jadi macam ni, bila pecah, ya Allah. Banyak lagi cerita tu nanti. So ini yang ketiga, diverticula dia kata. So yang keempat, tengok ni dah cantik comel. Tapi dekat sini pula ni. Ni kenapa ni? Agak-agak kenapa usus yang keempat ini? Okay, usus kita yang mana? Yang usus keempat tu agak-agak sebab apa? Okay, anak murid semua? Bangun-bangun. Tengok, yang keempat kenapa usus kita macam asal dia kecil kat ujung ni? Okay, ni yang biasanya suka makan buang. Ketawa. Sembelit. Siapa Emilia Roslan? Pandai. Okay. Itu bila kita biasa kan kalau nak pergi toilet tu, ya Allah, dah masuk tu tak boleh nak keluar. Masa bukan tak boleh nak keluar, dia sembelit lah. Berkorban tu kan. So sebab apa? Kita kadang kurang serat lagi, makan daging banyak, sayur tak ada, air lagi lah. Tu pun boleh menyebabkan sembelit. So nampak bila sembelit ni, dia pintar dia kecil-kecil. Dia jadi kecil macam tu kan. So apa bila jumpa doktor dia akan potong lah ni. Bila dah potong, kita rasa nak membuang tu sempurna tak? Kan tak syok lah. Panjang usus kita, nak tanya panjang usus kita berapa? Usus kita ni panjang. Berapa kali soalan tu dulu selalu tanya. Kita punya usus ni berapa panjang kita? 6 kaki ke 6 kali kita? Sangat panjang. Sebab tu kita kena bersihkan kita punya menstrues ni. So nampak usus kita yang keempat ni, dia yang biasa ada masalah sembelit. Benda ni jangan main-main tau. Okay. Okay, so yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima ni pula nampak kenapa tiba-tiba besar kat sini ni. Kenapa besar? 3 kali tinggi kita. Oh ya ke? Okay, thank you Miss Kisti. Pembekakan. Yang ini ni biasanya okey lah. Cuma yang ini yang suka makan fiber. Kan sekarang kita suka makanan kesihatan tu, tapi kita ambil yang tak berapa nak tepat pula. Fiber ni natural dia bagus untuk kita punya usus, untuk pencernaan. Tapi kalau salah ambil fiber, contoh apa tau? Bukan fiber ni apa kata serat. Contoh macam kita tengok temikai. Temikai tu 5% sahaja serat, 95% tu adalah air. So bayangkan fiber yang tak natural ni, contoh dia keringkan fiber tu. So bila fiber tu kering, dan dia masukkan dalam badan kita yang 70% adalah cecair, dia nak jadi balik sifat dia. Dia jadilah balik sifat dia kan, dia menyerap air. So bayangkan dalam badan kita ni air, bukan air saja, mineral, kalsium, benda-benda penting tadi tu semua dia serap. Macam tu lah ni yang jadi ini. So hati-hati tau, nak cari fiber, cari yang natural. Kita punya fiber tu apa? Forever ada fiber kan? Fiber sangat best. Tak ada rasa apa-apa, then dia bebas gluten. So yang nak kurus boleh ambil fiber forever tu. Okay. So yang last kali ni nampak ni. Ini dah macam apa ni? Hotdog punya tu kan. So yang ini sangat penting lah, Najah kena bagi tahu juga. Yang ini usus yang kita suka makan bersulam air. Makan kan rasa macam seret ada Jawa kat sini. Rasa macam penuh kan, kita minum air. Dah lega, makan lagi. So boleh menyebabkan risiko kita punya usus macam ni. So sebenarnya makan yang betul tu macam mana? Makan yang baik lah. Makan yang baik ni bagusnya sebelum kita makan solid food tu, kita basahkan dulu kita punya perut dengan apa? Sup ke, air ke, kan?
Barulah dia bersedia highway, bagi dia pelincir dulu, minum dulu sup dulu ke, then baru kita makan. Makan pun tak boleh lah Najah, memang rasa nak makan, nak minum sebab tak boleh. Salah satu lagi, kunyahan tu, gigi tu kita kena kunyah 40 kali, boleh? Kunyah lah, maksudnya bagi halus, barulah makan macam tu. Kalau kita 2-3 kali kunyah telan, tu yang rasa macam tak boleh tu penuh-penuh tu. Okay, so kunyah betul-betul. Then lepas makan baru minum. So insyaAllah usus kita sihat lah. So yang ini ingat ni, makan berselam air, bahaya tau. Sayang, usus kan penting kalau kita tak jaga. So tengok ni, ini adalah kajian daripada Dr. Kellogg. Dr. Kellogg bagi tahu dalam 22,000 operation yang dia buat ni, dia tak pernah jumpa satu usus yang bersih yang normal pun. So bayangkanlah penyakit favorite tu semua tu, usus kita sebenarnya kotor tau. So kena bersihkan usus kita. InsyaAllah panjang umur. Okay, so seterusnya, apakah zat yang penting untuk tubuh badan kita? So tadi dah tahu kenapa kena jaga kesihatan, kena jaga sel, sebab bila jaga sel, badan kita boleh sihat, boleh terhindar daripada penyakit. So yang ini apa pula zat-zat yang penting untuk kita ambil dalam badan kita? Kita perlukan kalsium. Siapa yang tak suka minum susu kat sini? Najah dulu tak suka, tapi oleh kerana asyik baik ada suami kan, dia minum. Dia adalah supporter terbaik untuk Najah minum susu. Minum susu pun Najah minum yang tak ada perisa. Kalau ada perisa tu rasa kembang. So kalau minum susu, tak nak minum susu, carilah yang ada sumber-sumber kalsium. Dalam aloe vera gel pun ada kalsium. So kalsium ni sangat penting untuk pembentukan tulang belakang. Kalau kurang, kita boleh tulang bengkok, osteoporosis ke, bahaya tau. Nanti kalau dah tua dah lah, siapa nak jaga kita? Kita kena jaga diri sendiri. Sebab tu kena ambil kalsium, kena ambil magnesium. Magnesium ni dia macam pelengkap jodoh tau. Kalau contohnya kita ambil vitamin C ke vitamin D ke zinc ke apa semua ni, kalau tak ada magnesium, dia tak boleh nak menyempurnakan kita punya dalam badan tu. So magnesium ni pun kena ambil, sebab apa? Dia membantu mengawal paras, kalsium, kuprum, vitamin D, zinc, nutrien dalam badan kita. So magnesium ni pun penting. So yang iron pun penting. Iron apa? Zat besi zat besi. Dia penting untuk kita punya sel darah merah kita, sel darah kita lah. So yang jenis tak cukup darah, yang jenis anemia tu ke, kena ambil iron. Macam Najah dulu, anak pertama, Najah dah bersalin 2 tahun lepas anak bersalin pun Najah still bergantung ubat Obimin yang darah tu. Kalau tak makan nanti muka pucat, rasa macam nak pingsan. Sebab kita tak cukup darah tau. Tapi syukur Alhamdulillah dah buat forever ni, dah 5 tahun. Dah 5 tahun tau, tak ambil dah, tak bergantung ubat sintetik tu. Okay, sebab kenapa? Bila kita study balik dalam aloe vera gel tu, rupanya ada vitamin B1, B2, B3, B6, B12 yang sangat penting, sangat bagus untuk kita punya sel darah merah. Tu yang ada jenis masalah-masalah apa darah rendah tu, minum aloe vera banyak-banyak. Biar minum suplemen banyak daripada kita nak kena jumpa doktor berapa ribu lagi nanti kan. So zinc. Zinc pun penting untuk kesihatan prostat. Ini untuk perhatian untuk lelaki lagi ya. Tahu tak? Bila umur kita dah 40, tak berapa, kita punya prostat tu dia akan mengembang. Saja dia akan mengembang, so dia akan menekan salur kencing kita tu. Sebab tu kadang-kadang orang tua dia duduk kat toilet, dia kencing lama. Bukan kencing dia banyak pun, dia kencing tak puas macam tu. So dia perlukan zinc untuk kesihatan prostat dia. So boleh bagi mak ayah kita apa, kalau kat Singapore ada apa tu, beta-lasmel kan, yang cari sumber zinc lah, bipolen tadi tu. Bipolen mana zinc? Okay, so sulfur untuk gum antara tulang tu, yang selalu sakit kaki kan, gerak sakit tu akan kurang sulfur lah tu. Okay, so lepas tu kita perlukan vitamin B kompleks, membina sistem saraf dan emosi. Siapa yang tak boleh nak tidur tu, ambil vitamin B kompleks, dalam royal jelly ada. Okay, dan membantu untuk diet ingatan juga. Okay, so last sekali, banyak lagi sebenarnya, tapi yang ni yang penting-penting lah ya, vitamin C. Vitamin C ni untuk pertahanan badan, untuk kulit, nak cantik, nak flawless. Gitu. Okay. Alhamdulillah. Banyak lagi ke? 3.5. 1 jam dah kita. So ini adalah testimoni nenek kembar tertua yang berjaya direkodkan dalam World Guinness Record. Tengok, kalau ini korang tak nampak dia bergerak kan, tengok dekat YouTube. Dia ada, masa tu dia pergi dekat Taiwan ke apa, ceria gila nenek diorang ni. So nampak, selain daripada pemakanan yang sihat, emosi yang stabil pun membantu banyak umur tu. Okay, so tengok siapa nama nenek ni. Nenek ni kembar tau. Nama dia King Narita.
Ginkani. Dia lahir pada tahun 1 Ogos 1892. So, King Narita meninggal pada tahun 23 Januari 2000 pada umur 107 tahun. Lepas tu, kembali lagi seorang tahun depannya. 28 setahun kemudian, 28 Februari 2001. Nagoya, Japan. Nampak? Dia buat apa? Dia makan, dia minum aloe vera gel. Dekat Jepun, kalau tengok dekat center Kuantan, Seafood bawa balik yang 2 liter tu kan. So, dia orang ambil berapa liter ni? Kau tengok satu botol 2 liter. Baru panjang umur. Kita ambil berapa? 1 sudu, 2 sudu. Guana nak panjang umur kan. Makan toksin banyak. Minum aloe vera 1 sudu, 2 sudu. Macam mana nak jadi? Sebab tu, jangan takut. Minum je aloe vera banyak. Dia kan tumbuhan semula jadi. Okey. Bukan nenek je yang panjang umur, insyaAllah. Sebab bila bersih dalam badan kan, tak ada racun, so sihat panjang umur lah. So yang kedua, kita ada rekod dunia juga dekat BBC News kan. Tengok, the eldest cat in the world, Spike. Ni kucing jalanan kan, dia punya tauki ambil, diet dia tu, toki dia bagi aloe vera gel. So nampak sampai berjanggut kucing ni. Siapa yang pencinta kucing, baik korang bagi aloe vera ni. Sebab kucing kan tak berapa nak panjang umur dia kan. Bagi dia ni untuk immune system dia. So nampak ni umur sampai 30 tahun. Kalau umur manusia 200 tahun. Tengok. Pernah jumpa tak manusia yang umur 200 tahun? So bayangkan. So nampak kucing pun nak minum. Korang tak nak minum macam mana ni? Okay. So kita berhenti sekejap dengar Daniel bercakap lah. Ini kita tengok video ni. Macam mana aloe vera gel ni membantu kesihatan sistem pencernaan kita. Dengar tak? Dengar tak? Nampak kita makan macam-macam, makan burger, makan apa lagi? Nugget. Tengok ni. Semua tu akan diserap dekat usus kecil. Ini bilik usus kita, bilik usus. Bilik usus ni dia menyerap. Macam tualan dan menyerap. Makan banyak akan sebab menghalang penyerapan nutrisi. Kena bagi kucing dia tak nak makan, aduh. Campur madu, campur madu. Tengok. Dengar tak suara? Okay. Dengar ke suara dia tadi? So tengok, fungsi aloe vera ni bukan manusia yang cipta. Siapa yang buat? Siapa yang mencipta aloe vera? Siapa yang mencipta lidah buaya ni? Siapa yang mencipta tumbuhan ni hebat ajaib ni? So Allah kan, Allah dah ciptakan tumbuhan yang sangat hebat. Masya Allah, nampak dia bukan saja untuk diminum, banyak fungsi dia. So tadi kita tengok dalam video tu ada 8 sifat utama aloe vera ni tau. 8 sifat utama dia apa? Lignin, saponin. Lignin tu daya penembusan yang tinggi. Sebab tu kadang-kadang banyak produk kosmetik kesihatan dia menggunakan aloe vera untuk apa? Membantu daya penembusan nutrisi tu untuk sampai ke badan kita. Lepas tu ada saponin. Saponin tu apa? Sabun semula jadi. Sebab tu anda perasan tak bila buka lidah buaya kita tu kan, tengok dia, kita pegang macam ni kan, dia ada berbuih tau. Buih tu apa? Sabun lah tu. Sebab tu kita macam mandi pakai sabun kan. Macam usus kita juga, dia nak mandi dengan apa? Dengan sabun. So sabun semula jadi apa? Yang ciptakan aloe vera lah. So kita kena manfaatkan aloe vera tu. Okay, so ini keistimewaan aloe vera Forever Living product. Apa yang dia ada teknologi pemisah kulit yang sangat pantas. Dan kenapa tau kita kena bagi tahu kawan-kawan kita, sebab yang ada tak apalah Najah, akak dah banyak tanam aloe vera kat rumah tu. Okey kak, okey. Okey kak, alhamdulillah. Nanti Najah cakap tapi hati-hati tau, nanti nak buka aloe vera tu kan kita nak ambil gel dalam dia kan. Kita akan perasan ada warna kuning tu. Dan dia kuning tu. Tu nama dia Imodin kak. Imodin tu bagus untuk protect gel tu. Tapi kalau kena kulit kita boleh gatal-gatal. Kalau kita makan boleh cari berit. Sebab tu kalau nak senang, nak jimat masa, kita cari
aloe vera yang ada sijil ni, International Aloe Science Council. Ini menandakan apa? Ini menandakan kita bebas iodin tu, bebas racun tu. So kita boleh makan atau boleh pakai dengan selamat. So nak cari produk aloe vera, cari yang ada sijil International Aloe Science Council. Oh ya ke? Ya ke nanti kita itulah sharing ada. Kan? So tengok ni, ada 3 doktor yang sangat-sangat bertanggungjawab mencipta kita punya aloe vera ni. Dr. Timothy Moore, Richard Leake, Greg Henderson, 25 tahun dia orang kaji. So kita tak payah nak kaji lagi dah. Kita tinggal promote belajar So nampak doktor ni, dia banyak jasa dia. So tengok ni, 3 doktor ni, kalau kita buka kita punya aloe vera yang kita tanam tu, dia boleh tahan 2 hari je, masih ada dah hilang. Tapi dengan teknologi yang dahsyat ni, diorang macam mana tahu, daripada 2 hari tu boleh sampai 5 tahun. Dan mengekalkan kesegarannya 99%. Okay? So ni, selain daripada lidah buaya yang dahsyat tadi tu, kita ada sijil. Ini yang dahsyat kita ni, International Aloe Science Council. Kena sebut, nanti nampak macam sains ni budak ni. Tapi hati-hatilah. Kita sharing je lah apa yang kita tahu kan. Jangan buat pandai, nanti orang marah. So kita ada apa? FDA, Kosher Certificate. Kosher Certificate ni, ini pun mencabar nak dapat dia. Okay, bukan semua produk boleh dapat senang-senang Kosher Certificate ni. Cruelty free, tu yang gambar anak tu. Itu maksudnya kita punya produk ni tidak dites kepada binatang. Tak adalah bunuh-bunuh tikus yang comel-comel tu. Dan ada KKM juga. Okay. Ni yang detox tadi, aloe vera gel, freedom, aloe berry nectar, peach. Okay, settle. Detox segi 3 pertama dah settle. Okay, ni Nazia nak share tentang circulation tu, highway kedua. Okay, usus adalah main switch pertama yang penting yang kita jaga. Yang kedua, main switch kita adalah salur darah. Sebab salur darah ni, kalau tengok dekat dalam Google tu, salur darah ni, ya Allah, banyak sangat. Dia macam highway lah, saraf-saraf. Salur darah ni dia lah yang menghantar nutrisi ke semua organ badan kita. Okay, so ini sebelum kita pergi dekat artik C ni, Nazia nak kenalkan, ini adalah bapa omega 3. Dr. John Dieberg. Dia dapat anugerah Nobel tau sebab dia menjumpai omega 3 ni. Dia lah. Sebab kenapa? Pelik kenapa orang ada satu kawasan ni, dia tak macam kat Malaysia. Kat Malaysia kancing mana darah tinggi favorite kan, macam dah sinonim lah. Tapi dekat satu kawasan ni, pelik, makan diet tinggi daging tau. Tapi tak makan sayur sangat, tapi dia orang tak ada jantung, tak ada heart attack semula. So bila dikaji daripada pemakanan dia menjumpai satu apa tau. Dia nampak dia ada satu makan ikan ni yang sangat tinggi omega 3 tu lah. Sebab tu bila anda cari omega 3, kan orang kata tak apalah saya makan omega juga. Tak apa, jangan cepat berputus asa. Sharing dulu. Jangan condemn produk dia, cakap je. Okay. Artik C ni, kenapa nama dia Artik C? Sebab omega 3 ni diambil daripada ikan. Sebab tu kalau pecahkan ni bau hanya ikan tu. Dan minyak ikan ni diambil daripada lautan Arktik. Lautan Arktik ni kalau kita study, dia mana ada perindustrian dekat sana. Tak ada pencemaran, tak ada merkuri bahaya kan. So kita nak makan omega 3 minyak ikan daripada lautan Arktik ke? Atau lautan pasir gudang? Kan? Mestilah nak ambil kat lautan Arktik. Harga, tengok ambil kat lautan Arktik. Harga ya Allah murahnya. Sebab tu kualiti tinggi, harga kasih sayang gila. Sebab tu kena buat saya kena betul-betul. Untung banyak, boleh tolong orang. Okay, so ini minyak ikan, minyak zaitun. Minyak ikan ni bagus untuk buang kolesterol jahat. Okay, dan minyak zaitun ni untuk lemak baik lah. Okay. Okay, so kita tengok video lagi. Okay, nampak kita ada 2 jenis kolesterol. LDL, HDL. Saya tak dengar je suara dia. Memang tak ada suara ni. Tak ada suara kot ni. So nampak, HDL ni kolesterol baik, LDL ni kolesterol jahat. Okay, nampak tu, lipoprotein, HDL. Daripada mana nak dapat HDL tu? Artik C lah, lemak-lemak baik. So tengok tu. Kolesterol baik, nampak tu.
Okay, so nampak? Okay, cuba tengok kita punya salur darah ni. Tengok gambar salur darah ni. Okay, satu lagi tengok okay, cuba anda bayangkan bila kita ada masalah dengan usus dengan salur darah. Usus ni, kalau kita rasa sakit, dia punya sakit ni kita rasa tau. Contoh tak boleh membuang 3 hari, dia punya seksa tu sampai berpeluh-peluh sampai emosi kita tak stabil kan. Tapi kalau salur darah ni, kalau dia dah kronik, dia tak sedahsyat sign tanda tu tak sedahsyat macam salur darah tau. Salur darah ni dah kronik kan. Kita just rasa apa, kebas-kebas, berdebar-debar macam tu je. Tapi masa tu sebenarnya dah kronik tau. Sebab tu lagi bahaya kot masalah salur darah ni. Sebab tu kadang-kadang bila tiba-tiba main futsal ke, meninggal ke apa kan, tu salur darah tu dia tak ada kirim salam yang kuat lah. Kirim salam dia slow je, macam tu meninggal terus. Sebab tu kena jaga kesihatan salur darah kita ni. Sebab salur darah ni sangat penting. Macam tu. Video lagi, sorry lah ni last video kot. Yang ni pengalaman masuk kilang dekat Phoenix USA. Dekat, anda boleh tengok tau tahun depan EMR dekat Phoenix USA juga. Boleh masuk kita punya apa tu? Kita punya kilang, kita punya formasi. Macam tu lah dulu. Kirim salam, hai Kak Lela. Di bahagian minyak tu dimasukkan dalam soft gel. Tengok kat situ tak gerak lah dia. USA, yang itu untuk RTC Japan. So Japan, production Japan. So dia punya packaging dia tak sama. So dia bukan yang mana lain-lain kan? Ada lain. So ini proses untuk masukkan minyak zaitun kita RTC ke dalam soft gel. Best DK Ais. Kontrak tu. So nampak, anda boleh masuk tengok sangat telus tau company tu. Buat kaca besar-besar, kita tengok apa yang orang buat. Memang sangat depan kat SOP. Macam suami Najah, dia memang bahagian sertifikat dia tau. Dia memang cerewet lah saya cerita. So dia jelaskan lah company ni macam mana sangat bagus lah. Dia memang ikut SOP. Kalau kita tak ikut SOP, macam mana kita nak dapat sijil-sijil yang third certification tadi tu. Ingat senang, kena follow. Okay, so seronok sangat Forever ni, macam-macam belajar kan. Okay. Segi tinggi kita yang kedua, nutrisi pula. Tadi apa, detox, circulation settle, nutrisi pula. Nutrisi ni dalam badan kita ni satu hari ni sebenarnya kita memerlukan berapa nutrisi? Ada 46 nutrisi. So nak dapatkan 46 nutrisi ni, 8 amino acid, 18 vitamin, 20 mineral ni, berapa banyak kita kena makan? 20 hidangan. Sanggup? Pagi nasi lemak, petang nasi biryani, malam apa? Malam apa? Kambing grill Walaupun kita ambil 3 tu pun, itu pun belum tentu cukup nutrisi tu, dan mungkin makanan tu tak berapa seimbang. Mungkin banyak garam ke, kan? So tengok. Ini adalah 40 nutrisi yang kita perlukan setiap hari untuk menyempurnakan baru tenaga ada, cantik, macam tu. Okay, so apa yang kita boleh dapat, macam mana nak dapat nutrisi yang baik ni? Okay, so dekat dalam Forever ni kita ada apa? Kita ada madu. Madu ni pun makanan sunnah kan? Okay, so setiap orang dalam rumah ni biasa ada madu, tapi madu grade apa yang anda nak letak dalam rumah? So madu Forever ni, kalau kita tengok ni made in Spain. Okay, made in Spain. Nak cakap terima kasih dekat Syed daripada ni FBO Kak Miza daripada Kedah. Dia buat study apa tahu tentang Spain punya sejarah madu. Sejarah madu dekat Spain ni dia dah wujud daripada 8,000 tahun dahulu. Dekat gua-gua zaman apa? Dia letak zaman gua tu dah. Dia dah siap lukis tentang macam mana orang ambil madu. So madu dekat Spain ni dah 8,000 tahun. Lepas tu nak eksport madu daripada Spain ke luar negara, dia orang mesti ikut standard. Dia punya fructose kena cukup standard baru boleh keluar. So sangat dahsyat lah dia punya madu Spain ni lah. So bayangkanlah Forever daripada Spain. Nampak ada halal certificate, ada kosher certificate. So sangat berkualiti tinggi, grade A. Tapi harga dia, ya Allah, tengok kalau dekat luar madu-madu yang kat luar tu, dalam kalau setengah kilo ni dah beratus-ratus, dah 300-400 dah. Tapi Forever tengok harga jual baru RM86. Harga ahli apa? Harga VIP berapa? Boleh harga manager 48%, Masya Allah. Siapa nak bagi dengan harga macam tu sekali? Kenapa murah sangat ni? Sebab apa? Sebab Forever merupakan pengeluaran terbesar di dunia kan? Lidah buaya dengan lebah. Sebab tu bukan lebah je, bukannya madu je kita ada. Kita ada bee pollen, royal jelly, bee propolis. Masya Allah.
Untungnya kita kan, syukur banyak tau kita kenal dengan Forever ni. Dia punya produk dah banyak, dia dah designkan untuk kita. Marketing plan dia cantik, tinggal kita ni je kena tanam kat jiwa kita ni nak buat betul-betul kat Forever ni. So bayangkanlah macam mana Najah ni tak ada apa-apa, tapi bila tercampakkan dekat platform Forever ni, kita yang tak tahu apa-apa ni, bayangkan 3 tahun 9 bulan income tau, collect 1 juta. Hei. Teringat Sifu cakap 1 juta bukan wang lah di Forever. Subhanallah, banyak benda kita boleh buat, banyak impian lah. Sebab dulu masa kerja nak bagi mak RM50 pun, ya Allah cukup tak duit aku ni, cukup tak duit aku ni. Tapi kat Forever, ya Allah syukurnya boleh bagi mak 4 figure sebulan kan. Doa je, dia buat je Forever ni. Along tu dia Allah bagi ilham, bagi ilmu macam mana nak tackle. Jangan tunggu nak perfect pun nak jalan, macam mana. Cerita lain tak kita. Okay, so madu, apa lagi? Kita ada apa semua nutrisi, kita ada bee pollen, tadi Najah ada cerita penting bee pollen tu. Royal jelly Najah ada cerita tak? Royal jelly ni bagus untuk wanita. Tadi asyik abang ni kan, ni wanita ya, wanita. Wanita, jangan lupa mesti ambil royal jelly ni. Okay? Royal jelly ni ada apa? Vitamin B5. Vitamin B5 ni sangat bagus untuk hormon kita, untuk awet muda ke, untuk yang kadang tak ada masalah tidur ke, masalah tak nak bersama ke. Ni ambil ni royal jelly ni. Jaga harmoni rumah tangga. Okay, so jangan takut ya, lelaki pun boleh ambil. Okay, lelaki pun boleh ambil. So yang ada masalah gout, uric acid tinggi, ambil royal jelly ni. Royal jelly ni ada vitamin B5 yang membantu memecahkan kristal-kristal gout itu. Tapi sebelum orang gout ambil, educate siap-siap. Jangan diorang dah ambil ni nanti sakit sana sakit sini, dia stop. Sayang je. Sebab tu kena bagi tahu. Biasa Najah tanya dulu, ada apa masalah kesihatan ke tuan? Kalau dia kata gout, Najah akan bagi set gout kan. So Najah akan cakap dari awal, tuan biasanya B5 dalam royal jelly ni akan pecahkan kristal gout tu. Dia akan rasa sakit, healing. So tuan kena better duduk rumah dulu seminggu 2, ambil air mineral, masak banyak-banyak, jaga pemakanan lah, kurangkan apa orang kata, kurangkan yang mengandungi asid yang tinggi. Macam kita daging-daging tu kan tinggi asid kan, so nak makan apa, makan ikan dulu lah, sayur ke, macam tu. Okay, so kita ada apa? Forever Light soya. Soya tu pun penting untuk ibu mengandung, untuk ibu ke suami ke yang mementingkan protein. Protein Forever Living product ni, contoh soya ni, dia menggunakan soya yang non-GMO, non-genetic modification organism. Maksudnya, pokok soya tu dia tak ada letak genetik binatang tau. Okay? Sebab kadang-kadang nak bagi pokok tu tahan, tak ada penyakit tak apa, dia akan letakkan gen binatang dekat dalam pokok tu. So tu yang orang yang vegetarian, dia marah lah. Dia tak suka lah tu ada, ingat tak dulu macam ada orang apa? Ada spanduk-spanduk tu apa, macam apa, bukan rusuhan, macam boycott lah GMO punya produk. So yang ini memang non-GMO lah, non-GMO, dia tak letak genetik binatang dalam tu. Okay, then bestnya Forever punya dia ada aminotin, dia boleh membantu penyerapan protein tu sampai kita punya badan, kita punya sel. So bila sel kita kenyang, tak adalah senang makan je. So dia mengenyangkan lah. Okay, nak kumpat lah. Okay, apa kita kena habis lah. Korang okey ke? Dah okey lagi ke? Dah nak syahid ke? Okay, nak last ni. Segitiga ketiga, imunisasi. Hujan, Nur Farah Azli ni, tadi pun hujan segam juga ni, nasib baik. Lain okey Okay, so tengok ni, segitiga kita yang ketiga, imunisasi. Sangat penting tau ni, pertahanan badan. Sistem imun ni sistem struktur dan proses biologi untuk melindungi badan kita lah dari tahan penyakit. Daya melawan penyakit, daya menentang radikal bebas. So tengok gambar tu sebelah kanan tu. Antioksidan dia nampak sangat sempurna, sangat cantik. Tapi bila radikal bebas ni, free radical tu nampak dia jiwa kacau tau. Dia tak cukup elektron dia tu. Elektron ni, Najah lupa lah apa. Kimia dulu belajar, suka hafal nama-nama tu. Okay, nampak tak? 1, 2, 3, 4. Dia tak cukup ni. So dia akan mengganggu yang dah stabil ni untuk dia lengkapkan dia punya geng tu lah. Sebab tu kita kena ada antioksidan untuk jadi askar. Okay, so macam mana nak jadi askar nak ada askar yang baik, kita kena ambil nutrisi yang ada antioksidan. So tengok ini adalah carta ORAC, Oxygen Radical Absorbance Capacity. Terbaik. Iaitu kapasiti penyerapan radikal bebas. Sebab apa? Antioksidan ni dia boleh membantu menetralkan radikal bebas. So tengok, anda selalu suka makan apa? Orang Malaysia suka makan apa? Pisang kan? Banana. Tengok ni, banana, apple, carrot, peach. Korang tengok ni, ini yang paling rendah tau. Dia punya apa? Antioksidan dia. So tengok ni.
pomegranate, delima, blueberry juice, blackberry juice, mangosteen, raspberry, grape juice. Yang ini yang antara tertinggi, yang paling tinggi ni Masya Allah, tinggi betul ni. Ni pomegranate ni. Delima ni. Sebab tu biasa orang kanser ke, orang yang dia nak cure daripada kemoterapi, radioterapi kan, dia akan ambil delima. So tak payah nak susah-susah, kita ni je. Ambil je lah pomestin ni. Okay. Baru berapa ringgit kan nak beli delima, nak kopek lagi, bercinta juga tu. Okay. So nampak ni. Lepas ni, nak makan carrot tak? Makanlah. Banyak tu sedap-sedap ni. Carrot, selalu kita makan carrot, apple, banana kan. Potato. So lepas ni, lebihkan lagi yang tinggi antioksidan ni untuk membantu melawan radikal bebas. Okay. Suka minum air carrot susu ya ke Saiful? Okay, boleh belanja akak Johor tak ada carrot susu. Okay, so tengok ni 7 buah tinggi antioksidan yang ada dekat dalam pomestin. Delima, apa tengok tu? Polyphenol, tannin, dia kan bahasa-bahasa sains dia ni. So dia sangat bagus untuk tekanan darah. Okay. Perasan tak kita punya salur darah tu? Kan? Dia macam simen tau. Dah lama 10 tahun, 20 tahun. Kalau kita tak pakai Nippon ke Jotun kan dia merekat kan. Itu macam plug dalam salur darah kita tau. So, macam mana nak repair tu, kita kena ambil antioksidan. Kalau rumah kita kena cat baru lah kan. Tapi kalau salur darah kena ambil antioksidan delima. Sebab tu bagus untuk salur darah, pomestin tu. Sebab tu Najah kalau jumpa orang yang darah tinggi ke, kolesterol tinggi ke, selain daripada field of greens, Najah suka cadang, Najah suka suggest dia ambil pomestin. Okay. So lepas tu ada manggis. Manggis ni bagus untuk sel kanser, untuk perut, untuk paru-paru, untuk orang leukemia pun bagus. Okay. So dalam tu pun ada buah pear. Ada kalium dia sangat tinggi. Okay. Lepas tu ada raspberry. Raspberry ni pun mau kepada kanser lah. Untuk bagus untuk kanser usus, kanser rahim, kanser payudara. Kan sekarang macam viral kan, tiba-tiba keluar raspberry juice lah, blueberry juice lah. Dia macam berry-berry belakang kan. Tapi Forever nampak 7 sekali dia bagi. Adik-beradik semua di dalam tu. Okay. So ada beri biru untuk jantung sebelah, beri hitam, ni bacalah ya. Ada biji anggur. Biji anggur ni untuk fungsi otak. Okay. Dan melambatkan penuaan. Siapa nak 10 tahun lebih muda daripada sekarang? Sebab perasan tak kalau kita sebelum, contohlah tahun lepas sebelum ambil Forever kan, tahun ni bila kita dah konsisten ambil Forever kan, ramai sangat nampak kulit dia 10 tahun lebih muda daripada itu. Okay. Okay, inilah pomestin dia, tengok ni, menyelerakan sungguh. Tengok tu sedapnya. Dia bermalih. Okay. Nampak tu. Ya Allah. Sedap ni. Biasa makanan berhasiat ni, jangan cakap tak sedap, memang sedap gila. Okay. Oi, lama tak jumpa manggis. Ni, bee propolis, pomestin, absorbency, garlic. Itu adalah produk yang kita boleh gunakan untuk meningkatkan sistem imun dalam badan kita. Okay, dah habis. 4. InsyaAllah. Okay, so ni testimoni lah. Ni testimoni, inilah yang Najah selalu jual. Lagi satu tips, anda nampak kita ni nak convince orang lagi, kita ni buat online. Ingat senang-senang kau orang nak percaya. Boleh percaya ke budak ni? Sebab tu kat Facebook tu buat macam orang wujud tau. Jangan kasih gambar kartun ke apa ke. Budak ni betul ke tak ni? Sebab tu dekat Facebook tu kita belajarlah jaga image kita. Letak gambar sebenar, letak benda yang baik-baik kan. Okay. So ini biasa Najah kalau jenis orang jenis macam banyak tanya kan. Nanti Najah akan bagi testimoni. Ni suami saya kak. Ni ceritalah. Dia bukan share. Nampak? Sebenarnya Najah bukan nak tunjuk sangat. Nak tunjuklah gambar suami itu yang dah berubah tu. Tapi tengok dalam testimoni ni dia ada sharing pasal ibu dia. Ibu dia kencing manis tinggi. 22. Minum melorati semua tu jadi 7.2. Satu lagi macam suami Najah, dia macam Najah pun kita bukannya suka sangat bersenam kan. Tapi nampak boleh berubah dia punya badan tu. Tak adalah lama, 2 bulan kau rasa ni masa kita join tu ujung bulan Mei 23 bulan 5 2015. So September tu nampak dalam 2 bulan macam tu lah nampak sangat perubahan tu. Dia punya glowing macam dia pula yang jual Forever tu kan. So nampak sekarang ni yang sudah ni dah lah sihat kan, nak tenaga, adalah dapat tenaga dan boleh pergi jalan-jalan. Ni gambar sebelah ni Dr. Rex ni dekat dia punya office Scottsdale, Arizona. Masya Allah, masa tu tak pandai cakap bahasa Inggeris, nampak Dr. Rex dah meleleh mata. Kak Miza lagi ajar cerita, dia dah macam tu lah, dah macam
Dah sedih gila. Bayangkan anda meniaga dekat Forever ni, anda tak jumpa lagi Dr. Rex tapi dah banyak ubah hidup. 3 tahun belum jumpa Dr. Rex dah jadi jutawan. Gila tak. Ya Allah, bersyukur je. Macam tu. Tak pernah jumpa. Pernah tak jumpa company macam ni? Pernah tak jumpa? Pernah. Dah jadi 5 tahun buat Forever, tak pernah lagi jumpa company yang gila tinggi, bayar bonus, produk dia best gila. Orang-orang yang buat Forever ni bukan gila lah, best sangat. Sifu tu kan, tak, dia punya ilmu tu, syukur banyak-banyak kan, syukur banyak kita berada dekat satu circle yang macam ni. So nampak ni, banyak lagi testimoni. Ni testimoni Pak Cik Najah. Yang ni, Clean Eye Poker yang baju dulu ni. Pak Cik Najah ni antara orang yang paling awal support Najah buat Forever. Dia beli set Clean Eye. Rasa macam, betul ke dia nak beli set Clean Eye ni? Mahal ni. Tapi tak adalah mahal sebenarnya kan. Sebab lagi menyebabkan dia sihat dan yang penting, tengok ni, daripada saiz 42 turun 38. Sekarang kalau anda tengok, anak dia pun lagi tinggi daripada dia. Dia sangat sihat lah, Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Tahu tak kalau kita dapat bantu saudara mara kita macam tu. Kita nak bantu dengan ilmu, kita tak pandai sangat kan. Tapi kalau ada produk yang hebat, yang baik, kita boleh share dekat dia, dia pakai, dia sihat. Masya Allah. Okay. So banyak ni, banyak. Yang ni, nampak ni. Sekejap. Okay. Nampak yang ini testimoni absorbency. Ini pun daripada customer, dari saudara lah. So bayangkan kat Forever ni bukan anda boleh berniaga je, boleh jadi ejen jodoh. Budak ni dah comel, cantik, memang baik lah. Cantik, baik, Allah pandai berniaga. So sepupu Najah tengok komen-komen, jadi jodoh pula. Anak dah 2 ke 3 sekarang. Dia ada masalah kulit. So dia punya testimoni ni pun dah banyak membantu membuka rezeki orang. Syukurlah rezeki kita share testimoni benda-benda yang baik ni jadi asbab orang cari rezeki tau. Gitu. Okay, so nampak. Semua lain-lain lah muka dah. Cuantik semua dah. Korang kena ambil gambar sebelum tau. Nanti menyesal kalau tak ambil gambar sebelum Mina Vera. Tengok Cikgu Ayu pun ada. Tengok banyak. Nak testimoni apa? Tengok ni. Ya Allah, Google je lah kat satu dunia ada insyaAllah. Nampak kanser usus nampaknya. Semua ada. So baca sama-sama ni. Main baca sama-sama. Forever ni rata-rata. Kan Kak Lela kan semua testimoni dia sendiri. So baca ni. Okay, nampak ni. One of the ni quote daripada Dr. Rex rasanya. One of the greatest source of illness in the world is an empty wallet. If you want to decrease the number of people suffering, just give them a chance. Peluang untuk enhance living. So help more people. Apa kata? Bantulah. Okay, help more people. Okay, so tengok ni asbab kita, asbab nak bantu mak pergi kencing manis tadi. 2016 dapat pergi Afrika. Senai KL, Dubai, Johannesburg, Afrika. Forever hantar. Kita mana ada duit lagi sana masa tu. Tapi Forever dah, ya Allah, tinggal bawa badan je dek. Dia dah menjajal lagi. Nampak ni. 2016 juga setahun 2 kali pergi honeymoon. Dulu nak pergi honeymoon berkira-kira nak pergi honeymoon kat mana, hotel mana paling bajet tapi Forever Masya Allah. Yang paling special. Dapat pergi Costa Navarino, Greece. Tak pernah dengar Greece tu pernah baca lah. Costa Navarino tak pernah lah. Nampak dekat sana Najah jumpa siapa? Najah jumpa nampak ni. Encik Ramazan ni daripada Turki. Dia ada masalah sopak vertigo yang sangat kronik kan. So nampak daripada dia usaha untuk sihat, dia dah jadi event manager dah. Tengok. Dah gila, ya Allah, dapat private swimming pool, Masya Allah. Okay, so 2017 dapat pergi Dubai. Ya Allah, Dubai ni best. Ya Allah, semua best. InsyaAllah best. Okay, nampak kita boleh pergi training. Training dia ramai gila. Jangan risau. Najah tak pandai bahasa Inggeris tapi kita boleh guna translator. Dia ada jurubahasa. Okay, so ingat tak Sifu cakap apa? Biar ramai-ramai orang Malaysia jadi jadi JLT, jadi qualifier kan. So nanti dekat atas pentas kita cakap bahasa kita. So tak payahlah pakai translator. Gitu. So 2017 nak pompat dah, sikit lagi berikut. Okay. Tengok 2017 ni yang ni best. Yang ni dah Najah cerita kat Facebook tu. Okay, kita ni anda semua yang ada YouTube ni, selalu tengok YouTube ni, tolong gunakan YouTube ni account tu, ya Allah. Najah tak sangka
kita ni mulanya takut kita punya video demo tu hilang ke, hang ke, headset kan headset sekejap dia hang tak apa kan. So cakap macam mana ya Allah, teringat nak masuk dalam YouTube. Sebab masuk YouTube tu sekarang dah nak $100. Dah $100 siapa nak bagi. YouTube tu ramai viewer, ramai banyak iklan semua kan. Dia bayar kita tau rupanya. So apa-apa video semua tu korang letak je dekat akaun YouTube. Tapi letaklah video yang bermanfaat. Okay. Sebab nanti kalau kita dah meninggal, kalau kita letak video yang bukan-bukan, dah jadi saham tak baik pula kan. So bila Najah letak video YouTube dekat YouTube tu, tiba-tiba masa dekat Barcelona tu kan, kita sebelum nak belayar tu dia ajar dulu tau macam mana kalau kecemasan nanti nak berapa mana ke mana kan. So tiba-tiba ada amoy perempuan ni, dia ajak selfie. Dia kata I know you. Dia cakap apa tau, rupanya dia guna demo kita tu, video demo tu dekat kawan-kawan dia walaupun saya tak faham bahasa awak. Okay, rasa macam Allah syukurnya kita punya usaha yang sikit tu, yang banyak-banyak tidak tu memberi keyakinan untuk orang buat sale juga. Sebab Najah dulu nak buat demo tu pun Najah guna YouTube juga. Najah cari kat YouTube tu, siapa aku nak study, dengar hari-hari. Satu lagi, perasan tak bila macam mana Najah masuk tu tiba-tiba terus naik kan. Sebab hari-hari nak pergi center, Najah akan buka video Sifu, video Kak Ju, JP, 3 konsert 5 langkah, daily use tak hapus. Yang penting CD yang jual RM2 tu Najah akan pasang setiap hari sampai orang kata sampai skrip dia dah dalam sini. Sebab tu senang kita nak sharing. Dulu Najah berani online je sharing. Nak offline dah takutnya nak cakap apa tapi lepas tu bila kita ada ilmu, kita beranilah nak sharing. Macam tu. Dengar kat YouTube tu banyak benda boleh belajar. So 2018, ingat ini nak bagi peringatan kat Najah kat semula. Bila kita dah selesa, kan kayu lupa letak kat mana, tak nak ketuk ada sendiri. 2018 Najah tak jadi CDM tapi pergi local trip. Walaupun local trip tengok pergi Taiwan, ya Allah best sangat. Taiwan ni kalau korang nak pergi ke Asia ni kan, pergilah Taiwan sebab dia punya dia punya orang kata alam semula jadi dia sangat cantik. Najah bawa kakak. So boleh pergi dengan family kan. Sebab suami mesti ada kerja. So pergi dengan kakak. Ini kakak Najah yang kedua lah. Alhamdulillah dah manager juga. Okay. So jangan cepat selesa lah kat forever ni. Okay, buat betul-betul. Jadi CDM, duit dapat. Masya Allah banyak. So insya Allah masa 2018 2017 tu tak betul-betul jadi CDM. Tak baik tau. So doa lah kita. Okay, so lepas tu 2018 tu dapat pergi Phoenix USA. So kakak dia cakap lah, Asrul tak payahlah pergi Phoenix ni, biar akak lah teman Najah. Yang ni Asrul tak boleh, dia nak ikut juga. So bayangkan lah. Ni nampak ni Najah ni dengan Dr. Rex. Dr. Rex. Ya Allah. Kita kalau jumpa juta ini, Dr. Rex ni tahu tak, orang yang 300 something ke 400 something terkaya di dunia. Aset dia dah berbilion dah. Tapi Masya Allah, kita boleh hadap depan-depan dia, kita boleh ambil gambar dengan dia, kita boleh tengok dia. Berbanding dengan jutawan lain kita tak kenal pun, kita tak boleh nak dekat macam tu sekali. So Masya Allah hebatnya, ya Allah, memang seronok lah pengalaman dekat Forever ni. Tengok, korang boleh landing dekat sini juga tau, landing dekat rumput office Forever ni. Minta maaf So tengok ramai-ramai macam ni kan, Masya Allah, seronok. Ni gurun sonaran. Najah ingat dalam buku JP ni, kan kita ada baca kan madu dekat gurun sonaran. Iya ke ada gurun pokok-pokok ni? Kan biasa gurun pada pasti kan, tapi bila kita pergi gurun sonaran ni daripada Mexico ke USA, sangat besar. Gurun ketiga terbesar di dunia. Masya Allah, dia punya cactus bukan ada setegak macam ni je, dia ada macam-macam jenis. Masya Allah, memang kena niat lah, pasal niat. Aku nak juga sampai sana. Okay? So yang paling best, okay dah nak habis ni Okay, yang paling best bila buat Forever ni dulu, ingat tak masa Najah kerja, masa kita tak kerja lagi nak bagi apa kat mak ayah ni. Umur dah berapa tapi tak bagi mak ayah duit. Sedih kan? Kita kalau boleh sebelum meninggal ke apa ke nak bagi sesuatu yang membahagikan dia. Okay, so 2015 Najah ada gelang, ada cincin. Ada gelang, ada cincin tau, nak pergi umrah. Sebab kakak Najah ni dia kaya-kaya sikit. So dia ada duit nak pergi umrah. So diorang pun nak pergi umrah. Najah rasa macam, ya Allah aku nak pergi juga. So tak ada duit, just ada gelang, cincin, Najah gadai. Lepas tu kakak tambah duit tu, pergi 2015 tu. Balik 2015, ingat tu, jangan takut kita nak invest dengan benda yang baik. Najah gunakan duit tu untuk pergi umrah 2015 tu. Apa yang berlaku lepas balik umrah, Najah Allah kenalkan Business Forever ni. Tengok 2017, 2018 Najah pergi umrah. Bawa satu keluarga. Masya Allah. Doa dah lama tu, ya Allah aku nak pergi satu keluarga.
Oi, Masya Allah. Nampak bawa anak. Astaghfirullahaladzim. Okay, so anda pun kena sama-sama doakan yang baik-baik, insyaAllah. Tak ada benda yang mustahil, insyaAllah. So, okay. So yang ni 2019 kat Stockholm, Sweden, pengalaman berpuasa 19 jam. Dah buka tu jangan tidur. Sebab kita ada berapa 4 jam ke 5 jam untuk sahur. Miss tertidur je masalah. Memang tak sempat makan. Ini pun pengalaman, ya Allah. Tengok ni, kita bukan boleh berjaya, kita bukan menjadi seseorang tau. Najah berada kat sini, nampaknya ada supporter yang paling kuat lah. Ni kakak Najah sendiri. Syukur Alhamdulillah kita meniaga. Leader kita pun adik-adik kita, darah daging kita kan. So ni kakak Najah lah. So Najah nak pesan lah, jangan kecil hati kalau orang yang kita sayang tu tak nak lagi buat forever, sebab kita tak tahu rezeki dia, rezeki kita kat mana. Tanggungjawab kita sharing je. So Najah pernah sedih lah sebab kita bukan yang hebat tau. Nanti kalau dengar Kak Miza punya talk lagi dahsyat. So dia sangat hebat. So Najah sedih sebab kadang kita bukan menjadi upline yang baik kan. Najah minta maafkan dia. So ayat dia senang je, dek. Jadi dia ada jadi kakak dan adik dia ni ada income yang besar. So dia tak payah pening-pening nak fikir nak fikir adik dia. Betul tak? Kita ni kalau ada adik-beradik kan, kita tengok adik-beradik kita susah, kita sedih tak? So bayangkanlah kakak kita. Baik gila. Baiklah semua. Okay, tu macam cerita pasal Abah. Cerita keluarga pula. Okay, so insyaAllah lah. Okay, Amirah. Okay. So Najah minta maaf terkasar bahasa ke apa ke. Mudah-mudahan ilmu yang ada hari ni anda boleh gunakan untuk bantu ramai lagi orang. Doakan yang baik-baik, semoga kita semua berjaya. Terima kasih Sifu bagi peluang untuk Najah sharing ilmu. Okay. Terima kasih sampai habis. Hari Selasa ni Najah buat GP pula InsyaAllah lah. Okay, jumpa anda semua di Puncak Kejayaan. Nak dengar lah suara korang? Boleh tak unmute semua? Saya ni admin. Ya, saya di sini. Yeay, terbaik. Stop. Okay. Boleh tak nak ambil gambar ni? Kamera